Dan bertolong-tolonglah di atas perkara kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan di atas perkara dosa dan permusuhan. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis pada malam ini, yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia, mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman, Naib Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Saudara Nur Azman, Ketua Penaja Peribumi bagi bahagian Segamat, rakan-rakan pimpinan daripada Parti Peribumi, pimpinan daripada Parti Amanah Negara, Saudara Jivan, Saudara Hamid Ketua Amanah Segamat, Cikgu Natrah Ismail, Ketua Cabang PKR Segamat, YB Tan mewakili DAP. Saya difahamkan tadi disebut oleh pengurusi majlis, juga kehadiran rakan-rakan daripada Parti PAS, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kepada Allah, malam ini cuaca yang baik dan kehadiran yang begitu ramai. Sepanjang saya hadir dalam ceramah-ceramah di sekitar Segamat, Sekijang, Labis, saya merasakan malam ini antara malam yang cukup ramai juga. Saya yakin bantuan kami hadiri oleh masyarakat Felda, suatu mood perubahan yang cukup bagus, kerana tuan-tuan pemaklum kawasan Felda ni kubu UMNO, benteng UMNO yang paling kuat. Saya pernah datang ke Felda lalu ini bersama dengan lawyer Firdaus, bekas calon di Dun Bulu Kasab. Dan pada waktu itu kehadirannya tidak dikehendaki. Jadi kalau tidak dikehendaki ni al-maklumlah. Nak ceramah pun tak boleh. Baru nak bercakap, orang tepi jalan tu dia bu. Bukan setakat bu tuan-tuan, dia berkaraoke pula. Dia kacau kita punya ceramah, yang akhirnya apa butiran kita pun orang tenang. Jadi saya pun ambil sikap, bila keadaan makin tegang, saya berhentikan ceramah. Kita baca doa, kita bersalam, kita balik. Sebab kita datang, kita nak bagi penerangan, bukan kita nak bergaduh. Petang tadi saya dengan Tan Sri di Felda Wakil. Saya bergurau dengan Datuk Tahir, bekas adun Bukit Serampang. Sebelum pilihan raya, saya dengan Datuk Dr. Mahfuz Suruhjaya PAS ceramah di Felda Wakil, ceramah dekat premis PAS, dekat markah PAS, dekat 300 kepung, dekat dekat pagar markas. Jadi polis datang, dia kata Cik Mazlan tidak ceramah sebab dia bimbang sesuatu yang tidak diingin berlaku. Akhirnya polis tolong escort bawa keluar daripada Felda Wakil. Tapi di Felda Sriwijaya lagi teruk, bukan polis biasa, FRU tuan-tuan. Setiap lorong-lorong tu dikepung. Jadi peloka yang berani datang 7 orang tuan-tuan. Saya sebut ini, kenapa saya imbas peristiwa-peristiwa sebelum ini. Tidak lain dan tidak bukan nak menyebut, sementara kita mengakui bahawa kejayaan kerajaan terdahulu, kalau kita tak sebut secara spesifik, almarhum Tun Abdul Razak, ialah mewujudkan Felda pada tahun 1956. Dan kesungguhan itu sehingga almarhum Tun, waktu dia menjadi Timbalan Perdana Menteri, dia kemukakan di Parlimen. Handsetnya tuan-tuan boleh perolehi ketika dia membentangkan Akta Penempatan Beramai-ramai, di mana dalam akta itu Group Settlement Act secara jelas nak mewujudkan suatu skim penempatan bagi rakyat, walaupun tak disebut secara spesifik orang Melayu, tapi kita faham untuk menyusun sebuah masyarakat dan membasmi kemiskinan. Pada waktu itu yang kritikal adalah orang Melayu. Lalu bila digubal
Rang undang-undang tersebut disebut bagaimana kerajaan Basrat bagi 8 ekar tak cukup, bagi 10 ekar. Pada ketika itu, tuan-tuan, Tun Razak dah fikir bersama dengan pimpinan-pimpinan terdahulu untuk jangka panjang berapa jumlah ekar yang diperlukan untuk mengubah nasib para penduduk. Lalu tuan-tuan disimpulkan daripada 8 jadi 10 ekar. Maka untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu, ditempatkanlah sebahagian besarnya orang Melayu di 317 tanah rancangan Felda. Saya, tuan-tuan, selalu bila saya tenang biasa Tun Razak, saya menangis. Walaupun dari segi Tun Razak itu dia parti Barisan Nasional, saya lupas. Tapi saya fikir dari sudut jasa yang telah ditinggalkan oleh beliau. Bantu saya sebelum memulakan majlis malam ini, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah untuk Allahyarham Tun Razak dan pemimpin-pemimpin terdahulu termasuk tangan Felda. Bayangkan tuan-tuan, nak buka Felda ni ketika itu hutan belantara. Kadang-kadang kita boleh fikir daripada sebuah hutan belantara yang masih ada komunis dibentung, digerik. Ini antara kawasan-kawasan hutan tebal yang komunis masih ada di dalamnya. Macam mana pembimbingan berjalan supaya tidak berlaku pertumpahan darah waktu Felda dibuka. Dan itu jasa Tun Razak. Sehingga saya masih ingat salah satu gambar yang saya simpan, yang saya perolehi daripada arkib. Ketika Tun Razak datang ke Felda Macak di Kemendung Melaka. Masa itu tuan-tuan belum tahun 70 lagi. Kalau tak saya tahun 68. Tun Razak datang rasmikan majlis saja, tuan-tuan. Masa itu dia diminta merasmikan kawasan ternakan ikan air tawar di Felda itu. Maknanya Tun Razak datang, guntinglah apa, tirai ke, cukuplah lepaskan anak benih ikan. Tidak, tuan-tuan. Secara spontan Tun Razak buka baju dia, tuan-tuan. Tinggal singlet dia masuk dalam kolam, tuan-tuan. Jadi akhirnya masa itu antara si type Arab yang jadi berusaha Felda dan bos masuk dalam kolam. Takkan dia nak duduk kat atas. Dia bersama-sama masuk dalam kolam, tuan-tuan. Maknanya masuk dalam kolam pinggang, tuan-tuan. Macam mana dia sebut antara usaha kerajaan membaiki sosok ekonomi pada penduduk khususnya orang Melayu. Tuan-tuan sekalian, kita baca Al-Fatihah untuk Allahyarham. Dan arkitek Felda seperti Taib Anda dan lain-lain yang telah berjasa banyak kepada kehidupan masyarakat Felda. Al-Fatihah. Saya sebut tentang sejarah ini supaya kita jangan lupa siapa pun kita, tak kira daripada ideologi apa, bagaimana pemikiran pemimpin terdahulu untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Buka Felda, bayangkan keluasan Felda ini, tuan-tuan, 537,000 hektar. Untuk para penroka 112,635 orang penroka. Johor ni nombor 2, Pahang nombor 1. Johor saja ada 75 Felda, tuan-tuan. Pahang ada 115 Felda. Di sini Felda Palung Timur 1, 2, 3, ada ladang lagi. Petang tadi ada ladang lagi. Campur dengan Felda Plantation. Saya jumpa Tun Dr. Mahathir di Yayasan Kepimpinan Perdana 2 tahun lepas. Saya tanya Tun, kenapa Tun wujudkan Felda Plantation? Dia cerita dengan saya, setiap tahun kerajaan kena fikir bajet tentang Felda. Sebab Felda adalah agensi milik kerajaan, lembaga kemajuan tanah. Tidak kurang, dia kata 500-600 juta setahun untuk Felda. Dia kata sebuah agensi yang besar, tanah yang banyak, sampai bila kerajaan nak support kepada Felda?
Mesti dibuat sesuatu usaha supaya Felda boleh berdikari. Lalu diwujudkan masa itu dipanggil SAM atau dipanggil sebagai Felda Plantation. Termasuk yang ada di Moakil, termasuk yang ada di Palung ini, tuan-tuan sekalian. Untuk apa? Untuk memastikan ladang itu boleh backup bagi membiayai pembangunan Felda. Alhamdulillah, 367.000 hektar dibangunkan. Bagaimana kebijakan kerajaan negeri bagi tanah kepada kerajaan pusat, tanam sawit 367.000 hektar, setahun Kelantan mempunyai keuntungan hampir bersih 1 bilion, tuan-tuan, daripada Felda Plantation. Dan selesai masalah Felda. Setiap tahun Felda kemukakan bajet lebih kurang 1,5 bilion setahun bajet Felda. 85% daripada sumbangan Felda Plantation. Tak pening sangat kepala kerajaan pusat, dah tak pening lagi Felda bagaimana nak menyediakan bajet bagi keperluan lebih kurang 1 juta warga Felda. Sama ada peloka, anak peloka, kaki tangan Felda dan warga Felda keseluruhan. Apa isunya, tuan-tuan? Ya, saya akui 30 tahun pengalaman di Felda, bawa isu Felda. Ada saat-saat pertembungan wujud. Saya masih ingat di Felda anak, bila timbul nak tanam semula, peloka tak setuju dengan Felda, nak buat sendiri. Masa itu umur saya baru lebih kurang 22 tahun, 23 tahun. Bayangkan tuan-tuan, FRU kepung Felda Tep anda. Sebab terdapat lebih kurang 7-80 peloka nak buat sendiri. Masa itu kerajaan Felda tak benarkan. Arahan daripada kerajaan negeri supaya pastikan sewaktu jentera nak tolak pokok-pokok sawit peloka, kena pihak jawab. Sebab peloka dia kampung pasar kemah dalam kebun. Itu pengalaman. 3 hari peloka Felda masak dalam kebun. Isteri mereka tak nak nasi, buat lauk, berkubu, tidur dalam kebun, tuan-tuan. Masa tu FRU dah macam darurat, tuan-tuan. Keluar surat khabar, akhirnya keputusan dibuat pada waktu itu, selesai cara baik. Nak sebut bukan tak ada masalah, ada. Tetapi berjaya di tangannya. Tapi kritikal di waktu bila, tuan-tuan? Waktu Najib ambil alih. Sebab itu dalam ini saya nak katakan, jangan tentang hal nak Isa Samad saja. Hari saya bimbang peloka bila Isa Samad dah ditukar pada Saleh Samad, selesailah sebab Isa Samad dah dikeluarkan. Tuan-tuan kena ingat bahawa krisis dalam Felda memuncak di zaman Najib menjadi timbalan Perdana Menteri, ketika Najib sendiri secara volunteer nak jaga. Kononnya nak teruskan legasi bapa dia. Tak ada masalah. Bukan masalah dia mewarisi bapa dia ke, bukan isunya. Tetapi bagaimana dasar kerajaan bila Najib alih. Antara kesilapan terbesar Najib ialah ambil kepala penyamun Isa Samad jadi pengurusi lagi. 1 Januari 2011. Kita hantar. Kenapalah penyamun ni perompak sudah gebeng, itulah dia sama. Oh, masing-masing kata kita bagilah peluang pada sesama. Jadi bila sama ambil alih saja, maka beberapa polisi, beberapa dasar dikemukakan di Felda, dan waktu itu tuan-tuan berlakulah pertembungan yang kuat antara masyarakat Felda dengan Felda. Dan pertemuan ini lebih hebat antaranya bila isu penyenarai dalam global venture. Bila isu penyenarai dalam global venture, tuan-tuan bayangkan macam mana orang tak marah. Macam mana DG Felda waktu itu, Datuk Zulkifli Wahab, tak marah. Dia kena sedia bajet dengan lembaga pengarah setiap tahun untuk bajet Felda. Tiba-tiba 85% yang bajet ini diperolehi daripada Felda Plantation, ladang Ali. Ladang inilah yang dipajak oleh Felda Global Venture. Berapa lama, tuan-tuan?
99 tahun. Bila diambil ladang Felda, artinya 85% pendapatan Felda hilang. So Felda nak survive macam mana? Bila 85% dah tak ada. Saya masa tu dapat dokumen sulit dibagi pada saya. Saya simpan dokumen itu bagaimana mesyuarat dan perbincangan. Dan tak ada janji ataupun jaminan daripada pihak Felda, khususnya Najib Razak, macam mana nak atasi kehilangan 85% pendapatan ini. Akhirnya apa yang kita bimbangkan jadi kenyataan. Apa jadi kenyataan tuan? Listing. Bila listing ia dah. Saya masih ingat. Kenapa? Sebab itu kita pilih jelajah Semarak Felda 8 hari bulan Februari yang lalu kita buat di Jengka 8 bersama dengan Datuk Seri Mukhlis yang menggantikan Tuan Dr. Mahathir, kerana kita mengambil sempena kerana tragedi berlaku di situ pada 8 Mei 2012 apabila Datuk Seri Najib mengumumkan penyenaran Felda Global Venture dan sebagai imbuhan atau jual runtuh diberi kepada peneroka Felda 15,000 seorang pada waktu itu. Lalu dia sebut siapa yang menentang penyenaran ini, 2 kali dia ulang. Dia ulang tuan-tuan kepada peneroka yang menentang. Mereka ini tak tahu bersyukur. Haram jadah di 2 kali dia sebut kepada peneroka. Saya tak lupa sebab siaran langsung saya tengok depan TV bagaimana Datuk Seri Najib sebut haram jadah. Haram jadah, tak haram jadah tuan-tuan. Hari ini berapa saham FGD? Berapa? Tak pasal tuan. Sain pinjaman 800 unit kena bayar tiap-tiap bulan RM50 sampai hari ini kena bayar tiap-tiap bulan. Isunya apa? Isunya tuan-tuan, bila tuan-tuan dah sign pinjaman, terikat dengan terma pinjaman, pergilah bank, bawa geran tuan-tuan, tanya bank boleh buat pinjaman atau tidak. Bank kata selagi tak habis pinjaman, selama itu geran ini tak boleh buat apa-apa. Betul tak tuan-tuan? Betul. Ramai yang beritahu saya mereka dah pergi bank, pergi Agrobank tekan saja button, dia tengok, oh nama Pak Cik sebagai peminjam FGB tak boleh guna apa-apa untuk sebarang saudara. Itu tuan-tuan sekalian, hari ini harga saham tinggal RM1.90 lebih kurang daripada RM4.55. Mana dia yang dijanjikan bulan dan bintang nak jadi jutawan? Isa sama kata tak lama lagi peneroka jadi jutawan. Sekarang sudah tidak ketahuan. Sekarang ini pendapatan pun lambat bayar. Biasa peneroka 23 di bulan dah bercatuk depan pejabat. Tunggu sampai pukul 5 petang, tak ada. Besok pergi, seminggu baru dapat. Peneroka Felda yang buat sendiri tapi hantar sawit di kilang kelapa sawit, daripada seminggu sekali naik 2 minggu sekali, sekarang sebulan setengah baru dapat duit. Sekarang kontraktor jumpa saya, dulu paling suka dapat projek di Felda. Kadang-kadang projek belum jalan tapi dah dapat advance daripada Felda. Sekarang dia kata ada di kalangan kontraktor mengeluh 5 bulan payment tak dapat lagi. Betul tak tuan-tuan? Baru ni tuan-tuan saya sembahyang di satu masjid, jumpa seorang kontraktor Felda. Saya kenal dia antara yang aktif ambil tender di Felda. Oh sorry, dia kata Felda saya tak ambil lagi. Dia kata saya punya payment dekat 700,000 sampai sekarang mereka tak bayar. Adakah dia kata petanda kejayaan? Institusi yang mengendalikan tanah besar dunia. Saya ambil contoh ni tuan-tuan, penyata Teknoplan, penyata Itali. Berapa hutang peneroka? Ni Felda Torrent Timur tuan-tuan. Berapa hutangnya? 130,000 tuan-tuan. Berapa umur? Umur dah 70 tahun. Bila nak habis? 7 keturunan tak habis tuan-tuan. Selagi BN memerintah tuan-tuan. Sayangkan tuan-tuan, bunga atas pinjaman, bunga saja. Berapa bunga tuan-tuan? 6.25%, bunganya saja 47
tuan-tuan? Yes, iya tentu setiap input pertanian yang dibeli ke Jesse. Padang mukaku. Tak sokong lagi ke biang itu nah. Ay, pelan sangat nih, tak sokong lagi ke dah. Nak saya sebut pada malam ini tuan-tuan, kita kena berubah. Kalau orang asli, tuan-tuan, orang asal di Pahang, di Kelantan sanggup buat blokade sekatan nak pertahankan hak mereka, tuan-tuan. Orang asli, orang asal berani sampai kena tangkap duduk dalam lokap kerana pertahankan. Bukan mereka nak ambil hak orang, hak dia sendiri dia pertahankan. Orang asal punya berani. Takkanlah pemuka feodal lebih teruk daripada orang asli. Artinya kita kena berani buat. Okey tak? Okey tak saya? Kalau kami undi, warga feodal ni undi Pakatan Harapan dengan Bersatu, apa kami dapat? Ni banyak soalan yang tanya. Okey tuan-tuan dan ini saya bukan menteri, saya bukan Perdana Menteri tapi atas kapasiti saya sebagai persatuan anak yang mewakili anak-anak lokal, saya mencadangkan malam ini. Ini depan Tan Sri. Tak tahulah kalau Pakatan menang nanti Tan Sri ini jadi Perdana Menteri ke apa, saya tak tahu. Tapi saya yakin Tan Sri salah seorang kami pertama kalau kita masukkan. Dan saya harap saya nak sampaikan pada Tan Sri, pertama, dalam tempoh 100 hari, ini perkara yang kritikal yang lokal nak dengar. Apa dia? Pemerintah supaya kaji balik hutang mereka hari hutang. Kaji balik hutang 100,000, 120,000 ni apa benda ni? Orang kampung yang ada sama-sama 10 ekar, tanya orang kampung yang ada sawit, dia ada hutang sampai 100,000 ke? Tak ada tuan-tuan. Lagi senang, pagi petik sawit, tengah hari lori masuk, petang tuan-tuan bila peship daripada kilang dapat, mereka petang-petang pukul 5 sampai ngeteh tuan-tuan dalam sampul 2-3 ribu tuan-tuan. Dapat duit senang je. 10 tahun tuan-tuan. Yang lokal ni kata efisien lah, tenor pulang ni agensi yang dipertanggungjawabkan secara profesional. Sampai masa kebunnya bermasalah, buah kelapa sawit tak sampai hilang sampai 3-4 hari. Harinya tuan-tuan kebun 10 ekar, sekarang tanyalah berapa tan mereka dapat. Sepatutnya sekarang boleh dapat 7-8 tan, pada waktu ni cuma dapat 3-4 tan sahaja. Kenapa? Kenapa isu ni kenapa? Harga ada RM700, tetapi kenapa tuan-tuan pada waktu ini pendapatan mereka, tan mereka begitu rendah. Akhirnya dengan GST lagi, kos hari hidup lagi. Kalau cuba tuan-tuan daripada headquarters dapat 2,500 sampai wilayah, sampai perda, sampai blok, tolak sana, tolak sini, berapa yang tinggal tuan-tuan? Pening kepala nak bayar belanja anak sekolah, segala bil. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya apa yang Tok Razak sebut dulu tuan-tuan, nak membasmi kemiskinan, menyusul masyarakat, nak tempatkan orang Melayu supaya kehidupan dia lebih selesa. Ya, kita kena akui tujuannya betul. Pada peringkat awalnya betul tuan-tuan, rumahnya besar, kita tengok kehidupannya agak baik. Tapi malangnya apa yang telah digagaskan, yang dibina oleh Tok Razak, dibina oleh arkitek-arkitek feodal macam Raja Alias, Taib Anda, pegawai-pegawai feodal yang dedikasi, hari ini dihancurkan oleh manusia yang diketuai Najib Razak. Jangan lupa tuan-tuan, jangan tuan-tuan nampak ni sesama saja. Nampak, kena lihat siapa Najib Tok Razak. Tuan-tuan, laporan tahunan feodal dulu 2004, Raja Alias bersara, dia tinggal dalam akaun. Reserve tunai feodal ada 4.08 bilion. Campur aset di bank-bank dalam bentuk saham, pelaburan di sana sini ada 9 bilion tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan didedahkan, ini laporan tahunan dibentang dalam parlimen.
tinggal berapa tuan result Felda? Result tunai Felda 2014 Desember tinggal 291 juta tuan. 291 juta daripada 4.08 bilion result tunai waktu itu. Zaman siapa? Zaman Najib Razak tuan-tuan. Najib ni tak tahulah apa tuan-tuan. M1MDB pun dia perompak penyama. Felda ni bapak dia yang bina tuan-tuan. Dia yang tukang pelingkup tuan-tuan. Jadi kalau begini keadaannya, adakah kita nak cukup? Sebab tu saya katakan tadi, pertama kita kena atasi dan selesaikan masalah hutang dulu. Yang kedua, ni anak program. Anak program sampai third generation. Orang kata generasi ketiga tuan-tuan. Dah sampai cucu, cicit. Yang anak program umur dah 60, 70 pun ada tuan-tuan. Tunggu apa tuan-tuan? Mana dia perumahan generasi baru tuan-tuan? Terbengkalai di sana sini. Saya nak sebut tuan-tuan, saya tengah kumpul maklumat 11,000 yang terbengkalai. Siapa dia punya developer, macam mana dia dapat projek, adakah secara tender terbuka ataupun gunting terus. Dan yang paling pelik tuan-tuan, 3 projek Tuan Kasih di Felda Tegalau, 3 Cini dan Felda Tenang Besut. Bayangkan hanya ada 303 dah, kos yang bercecah 120 juta. Lalu saya akan bawa laporan polis, saya tuju pada sesama. Sebab ini projek special di sana. Kita nak polis siasat macam mana kos boleh sampai 120 juta. Nanti baru satu, belum lagi kisah menarik Felda tuan-tuan. Siapa yang dapat? Belum lagi tuan-tuan. Projek terlalu ni, bagaimana dia robohkan bangunan lama, buat bangunan baru. Siapa yang dapat? Banyak tuan-tuan. Nak sebutnya tuan-tuan, terlalu banyak skandal. Sebab itu walaupun Tan Sri Sareh Nafi mana 4.3 bilion, dia kata 1.7 bagi 15,000 ada peneraka. Mana balik? Mana dia 4.3 bilion? Tan Sri Sareh mungkin tak dimaklumkan. 4.3 bilion tu beli apartmen di London, beli hotel Grand di Kota Kinabalu, beli lagi hotel di Port Dickson, beli lagi tuan-tuan tanah 1.2 bilion daripada United Plantation Sarawak. Dan banyak lagi pelaburan-pelaburan yang nilainya sebenarnya nak capai hampir 5 bilion tuan-tuan. Mereka joli daripada duit perolehan FGB tuan-tuan. Hari ini Tan Sri Sareh umum nak jual pula. Kalau Felda tak ada masalah, kenapa nak dijual? Biarlah dulu. Kalau aliran tunai mereka bagus, biar dulu. Kenapa tergesa-gesa nak jual? Menunjukkan apa tuan-tuan? Bila hotel nak dijual, apartmen nak dijual, artinya Felda bermasalah dari sudut kewangan. Lambat laun nanti tuan-tuan, kalau BN terus memerintah, bukan saja aset dijual, peneroka pun kena jual tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Nanti tuan-tuan ni semua kena jual. Macam cerita Piramli, kita lelong tuan-tuan. Akhirnya lelong, siapa yang beli tuan-tuan? Yang beli siapa tuan-tuan? Bila dah beli, apa kata dia tuan-tuan? Saya lupa nama dia. Bukan Sulaiman atau ada seorang lagi yang tukang beli 3 Abdul tuan-tuan. Apa kata? Dia kata jual orang lagi untung. Nanti tuan-tuan jual peneroka lagi untung. Sebab itu akhirnya ucapan saya malam untuk kita menghentikan kezaliman. Wow tuan-tuan, nak hentikan kezaliman ini tuan-tuan. Tuan-tuan khususnya warga Felda yang selama ini jadi simpanan tetap BN di 54 kawasan parlimen, ada di Segamat, Sekijang, Labis, Tenggara, Semberung, mana lagi tuan-tuan, sampai ke Pengerang tuan-tuan, sampai ke Tebrau pun ada tuan-tuan, sampai Semanggam pun ada tuan-tuan, Paguh pun ada tuan-tuan. Banyak ni tuan-tuan. Sebab itu BN menang. Jadi kita nak hentikan kemenangan BN, nak bela, nak kembalikan balik hidup
peneroka Felda. Masa zaman Tun Razak dan zaman emas kita. Kita nak kembali zaman ni. So kita nak kembalikan, para peneroka mesti ada kekuatan, berani berubah. Mesti lebih berani daripada orang asli di Kelantan, orang asli di Pahang. Bila kita berani berubah, bersatu dengan anak-anak pula tuan-tuan, sampai masa pilihan raya, tak kiralah yang bertanding amanah ke Parti Peribumi ke DAP ke PKR, yang penting dalam satu perubahan PAS kita alu-alukan bersama dengan kita, tentukan kita punya pendirian, prinsip kita. Jadi pendirian ini dapat kita satukan. Saya kata tuan-tuan, untuk Felda, pengalaman kita mendapat 10-15% undi saja. Tapi kali ini tuan-tuan, boleh capai secara average kawasan Felda 30 hingga 35%. Saya yakin sekurang-kurangnya daripada 54 parlimen, 20 parlimen Pakatan boleh menang. Dan tempat yang paling strategik untuk Pakatan adalah dalam kawasan Sekamat, Sekijang dan Babis, tuan-tuan. Ini kawasan yang kita akan hidup. Kalau 30% rubah warga Felda, insya-Allah 3 parlimen ini akan lahir calon-calon daripada Pakatan Harapan dan Peribumi, tuan-tuan. Jadi caranya kena. Saya cuma cakap saja, tuan-tuan. Tak ada masalah. Malam ini di Sekamat, malam besok di Alustar, tuan. Kawasan Datuk Seri Muklis minta saya datang, buat satu hadis besok malam di Alustar. Begitulah seterusnya. Tuan Dr. Mahathir sanggup bersama dalam rally jelajah Semarak Kasih. Saya selut dengan Tuan Dr. Mahathir. Sebab nak masuk kawasan Felda pendaman. Tapi dia bersedia untuk datang. Dia dah balas surat 26 hari bulan Tun ada di Felda Raja Alias bersama dengan Datuk Syam, tuan-tuan. Gangguan tak ada. Macam-macam laporan polis, tuan-tuan. 1 hari bulan 3 tokoh besar di Felda Bukit Besar Kulai. Tuan Dr. Mahathir, Tuan Haji Muhammad Abu dan juga YB Rafizi Zamni di Felda Bukit Besar. Kemudian tuan-tuan, kita bergerak mana pula? Kita akan bergerak di negeri Tun sendiri, di Felda Lubuk Berbau Peristiwa Berdarah, tuan-tuan. Turun di situ, saya bisik dengan Tan Sri. Kalau Tan Sri free, kita pergi bersama Tun, Datuk Seri Muklis, Tuan Haji Mak Sabu. Kita, tuan-tuan, kita jadikan pengembang di kawasan-kawasan Felda. InsyaAllah pilihan kita BN kita jatuhkan Pakatan Harapan dan Bersembunyi akan menang dan menambah jumlah kita punya kursi di parlimen, barulah kita boleh pergi ke Putrajaya. Betul tuan-tuan? Kita pergi Putrajaya, isu hutang, isu-isu yang berlega di kawasan Felda, termasuk pendapatan mereka, dan isu kadar peran grade, banyak isu. InsyaAllah kita akan senaraikan, kita akan atasi. Kenapa kita tak boleh selesaikan? Sebab apa tak boleh selesaikan? Sekarang ni bertimbul isu. Saya difahamkan ada 500 adan dikemukakan dalam makmal Felda. Kenapa sampai 500? Sedangkan sepatut isu ni boleh ditangani. Tapi kita jamin, kalau kita perintah, kita akan tangani. Sebab apa? Sebab kita nak balas jasa peneroka Felda yang bersama-sama menamankan Barisan Nasional. Itu yang saya cukup pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Nanti sebelum tuan-tuan balik, kita ada counter tanda tangan, tuan-tuan. Tanda tangan apa? Membantah pembelian ladang PT Eagle Fire Plantation yang berjumlah 2.26 bilion. Tuan-tuan ingat, isunya bukan sekadar beli ladang, tapi kita tahu dia punya game. Dia punya game sebab harganya mahal, kerana mereka nak kumpul duit, tuan-tuan. Mereka nak ambil duit ni daripada projek-projek yang mereka nak beli, termasuk penjualan aset-aset, kerana mereka nak pastikan sekali lagi sogokan duit runtuh akan diberi kepada peneroka. Ini strategi mereka nak beli undi warga Felda. Sebab itu kita kena bantah. Sebab yang diberi itu pun duit kita, tuan-tuan. Macam FGB itu duit kita, tuan-tuan. Ini sogokkan, kita kena halang, tanda tangan. Kemuncaknya apa, tuan-tuan? Kemuncaknya dia peneroka dah tanda tangan. InsyaAllah pada bulan 4, tuan-tuan,
saya akan buat surat resmi kepada Tun Dr. Mahathir, minta Tun Dr. Mahathir, Tan Sri dan pimpinan pakatan kita berarak bersama-sama ke Menara Felda, serah memorandum, kita minta Felda kerajaan hentikan pembelian PT Eagle High Plantation. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah, karena inilah ucapan saya pada malam ini. Mudah-mudahan usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Rashid Abdul Rahman. Mudah-mudahan usaha kita, rakan kita, setiap parti-parti dan Pakatan Harapan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dia lain supaya dia orang tak lakukan 1.5 jam. Tuan Nasrullah. So, Terima kasih Riman satu, mengajakkan doa tadi. Tan Sri satu, Presiden. Yang baru saja menghabiskan ucapannya yang begitu bagus, tak pernah saya dengar cerita begini mengenai Felda. Walaupun saya tahu banyak tentang Felda ni, tapi cerita yang begitu menarik macam ni tak pernah saya dengar. Tapi saya tak pernah beli pun saham. Saya tahu dah awal lagi. Ini semua ni sebab bila dilantik kaki-kaki penipu untuk mentadbir, untuk mentadbir. Kita pegawai kerajaan tahu semua lalu ke batang hidung kita. Tapi yang barak tu, kaki rasuah tu, bila lalu ke batang hidung dia sekat selalu. Dia pun ambil juga. Tapi pegawai kerajaan banyak yang kena tangkap. Yang betul-betul penyalak atas tu tak adalah, sebab dia ada pelindung, dia ada ilmu kebal, ilmu kebal yang diajar oleh pemimpin besar dia. Saya tak habis lagi address ahli-ahli yang hadir ni. Yang berhormat Tan Sri Chun ya, orang DAP ni, orang DAP kawan sahabat baik kita datang. Nanti saya cerita pasal tu, kita berkawan dengan DAP. Tak mau cerita Felda lagi. Orang Felda pun dia dengar banyak Felda. Nanti asyik Felda je ni apa. Kita cerita benda lain pula. Lepas ni saya tak mau panjang juga. Kita nak dengar amanah bahagia yang berhormat Tan Sri kita. Tuan-tuan yang berhormat Tan Sri ni, dia yang ajak saya masuk parti. Saya tak kenal dia, tapi biasalah. Kata kerajaan kau boleh rapat sangat dengan pokok menteri. Tapi saya pun pegang jawatan penting. Dia orang pun perlu juga nak kawan saya, nak tanya saya apa semua. Tadi saya banyak peluang. Saya masuk public service daripada Ketua Abdul Rahman. Semua Perdana Menteri saya kenal. Dan tinggal rapat pula tu. Masuk hak ada sekarang ni. Dulu bagus, tak tahu dia jadi tak ada sekarang. Ini saya ambil, ini kalau dengar cerita tuan lain, ini Felda saja. Kalau cerita lain, ini kepala setan besar lah. Ya, tapi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Allah tunjukkan jalan yang benar bagi dia. Kadang-kadang kita tak boleh nak kutuk sangat. Kita panjat ke banyak-banyak doa. Moga-moga dia boleh berubah. Mana tahu besok dia jadi lagu lain pula. Bila jadi lagu lain dia pun cabut lagi. Bagus. Cabut lagi kita boleh ambil alih. InsyaAllah kita ada gabungan pakatan ya. Pakatan Harapan ni, PPDM ni telah mengadakan persetujuan untuk bersama Pakatan Harapan. Walaupun kita bukan sebahagian pada Pakatan Harapan, tapi dalam pilihan raya nak menentang orang yang kuat ni, yang banyak duit, ini untuk
tabur-taburkan, tak apalah, kita ada suara saja, duit tak ada. Saya sungguh pun ada pangkat Tan Sri, tapi dia ada dua jenis Tan Sri ni tuan-tuan. Orang Kelantan kena tahu. Satu Tan Sri Niaga. Tan Sri Niaga ni dia banyak duit. Kalau orang Cina, dia sebut Tan Sri, dia menyu kaya. Angguk-angguk dia ingat saya kaya. Tapi saya Tan Sri kerajaan. Tak ada duit, ada pencen je. Tapi ada semangat, tuan-tuan. Saya terpanggil, umur lanjut. Saya seorang lagi saja dalam perkhidmatan awam ni yang dah pencen ni, yang sanggup untuk meneruskan satu perjuangan yang saya kira diperlukan amat-amat oleh rakyat Malaysia. Tuan-tuan, umur saya dah 7 siri. Tapi kalau tengok rupa tu macam muda lagi kan? Okey lah. Boleh pilih, bagi saya 4 jam tu kan. Nak cakap sendiri boleh. Tapi nak berceramah macam ni saya tak biasa dulu. Dulu pegawai kerajaan, dia pergi ke hotel-hotel besar, dia bercakap, ada skrip, dia baca dalam platform dah. Tapi saya betul-betul penuh. Saya pada akhirnya bila saya berjumpa dengan batin ni, saya dapat berjumpa dengan rakyat jelata dan saya dapat menghayati benar-benar apa kesukaran di dalam negara kita ni yang melibatkan rakyat yang ramai. Dulu kita ada penghuni 16. Sekarang kita ada penghuni, dulu 13 juta. Sekarang dah naik 16 juta, saya difahamkan. Ada 3 juta lagi yang belum daftar. Yang belum daftar ni mungkin anak keluarga pun banyak yang belum daftar. Lepas ni kita kena daftar. Kalau kita dah tahu cerita macam ni, kita perlu ubah kerajaan yang dah jadi macam syaitan ni. Kita ubah. Semua sekali anak-anak muda ni kena, yang dah umur 21 tahun kena daftar. Dan bila daftar tu tak usah pandang lain lah. Cari je mana-mana parti dalam ni. Tapi kalau bolehnya PPBM lah, parti bersatu lah. Tuan-tuan, saya ikut Tan Sri. Tan Sri kena pecah daripada parti dia. Kenapa? Pasal apa? Kami simpan. Mudah saja dia punya sebab. Dia tak melawan. Kita ni tak apa. Sejak kita cerita dia. Dia tak melawan. Dia tanya saja. Awak curi duit banyak-banyak ni nak buat apa? Awak nampak buat apa? Cuba cerita kat saya sikit, dia kata. Macam mana? 42 bilion. Tuan-tuan, saya baru dapat anak cucu satu hari ni. Semalam saya keluar tidur sikit, tadi patut saya sampai sini lebih awal. Tapi saya bagi tahu Cik Mano yang tolong bawa saya ni. Saya kata saya nak tidur. Kejap saya tak cukup tidur sebab semalam emergency, nanti saya masuk hospital, cesarean pula tu. Dapat cucu laki-lakinya, alhamdulillah, rasa lega. Tapi tuan-tuan, saya juga cerita, walaupun amat suka cerita dapat cucu baru, saya amat juga cerita. Kenapa? Tuan-tuan tahu, tadi cerita tidak justin, tadi cerita Felda. Kita rakyat-rakyat lain pun lebih juga, tuan-tuan. Orang Felda, hutang dia menambah tiap-tiap orang ni 46,000. Hutang apa? Tiap-tiap kepala ni masuk kecil-kecil bau beranak macam cucu saya. Cucu saya keluar saja hutang ada dah 46,000. Hutang apa? Wang MDB punya hutang. Sekarang dah jadi 53 bilion. Tuan-tuan tahu 53 bilion ni banyak mana duit? Tak tahu. Tahu dalam Felda ni pun, dalam Felda hak sini pun tak muat tempat. 53 bilion ni 53,000 milion. Saya duit 1 milion, saya tak pernah tengok. Ada lah bajet pejabat saya tu ada 300 milion, tapi saya pun tak pernah tengok 300 milion. Pasal tu belanja bayar gaji, saya tak tengok pun.
Tak pernah kira pun duit 1 million. Pasal tak ada. Tapi ini 53,000 million. 53,000 million. Ini semua hutang yang perlu dibayar. Jadi tiap-tiap kepala kita ni, mungkin kiraan saya tak betul lah, kita maaf nak kata tak betul, tapi banyaklah tiap-tiap kepala kita ni tanggung hutang. Contoh ingat lepas ke dengan Allah SWT, ni hutang negara, ni hutang rakyat, ni hutang kita. Kita tak erti agama. Yang curi pitih kita tu, orang kalau kita curi pitih, curi duit kita tu, tak tahu agama dia. Kalau dia tahu agama, dia takut Allah ni. Subhanallah. Dahsyat dia punya cara. Jadi saya sedih tadi. Saya kata cucu saya pun ada hutang dah hari. Saya tak tengok lagi cucu. Pagi esok nak balik dekat atas, tengok cucu saya. Tapi saya nak tepuk kepala, sabarlah nak. Pasal ada hutang tak ingat. Dia lahir je dah ada hutang. Berarti punya hal. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya amat bersyukur dan terima kasih kepada penganjur kerana jemput saya sini. Ini dia first one di Johor. Yang pertama di Johor. Mungkin banyak lagi dah lepas ni. Pasal kalau kita saya tak pasti lagi. Dah banyak cerita ni. Banyak cerita yang saya dah kumpul. Macam-macam. Negara boleh pergi, boleh jadi bankrupt. Tapi kalau bankrupt sekarang, besok nanti apa ni tutup saya lah. Mari saya diberitahu ada satu akhbar tutup saya. Dia kata mantan pengusia Islam tu jangan cakap banyak. Negeri ni bapa dia punya. Dia kata jangan jaga banyak. Saya tak ada share dalam negeri ni. Tak ada saham. Saya satu harga tak ada. Dia tu, dia kata saya tak faham. Dia menulis tu, tangan dia tu nanti soal di akhirat nanti. Tangan dia menulis untuk saya tak ada hak nak masuk parti. Saya tak ada hak nak berjuang untuk rakyat. Masa dulu memanglah saya banyak jasa saya tahu banyak jasa. Tapi saya tahu tak apalah jasa tu. Kalau jasa tu kita buat, kalau benda kita buat ikhlas, kita dengan Allah kita dapat. Nanti saham akhirat kita ada. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, jangan duk kutuk macam tu lah. Bagilah peluang. Negara demokrasi, bagi peluang pada saya. Allah tak suruh saya pencen. Kerajaan suruh saya pencen. Allah bagi saya kesihatan. Alhamdulillah. Saya tak perlu pencen. Kalau boleh saya nak teruskan perjuangan ni, selagi saya boleh berjalan, boleh bercakap, boleh merancang, alah. Orang lain yang boleh masuk. Tak apa, parti ni dapat sebahagiannya, biar saya yang jadi ketuanya. Ketua pencen. Ya, jangan susah. Mau macam mana pun boleh masuk dalam parti ni. Ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ngadu-ngadu lah. Ada sahabat-sahabat daripada parti di belakang ni. Ini semua mempunyai tujuan matlamat yang sama lah. Nak jatuhkan. Tak, panggil apa pun betul semua. Bagi nama apa pun betul semua. Kita mesti ubah, kita mesti tukar. Dan masa tidak ada dengan kita. Tuan-tuan macam-macam dia akan mendamping. Nasib baiklah saya diberitahu tadi, mungkin kita tak dapat buat majlis malam ni. Nanti macam-macam kerenah ada dilakukan di luar. Dan saya tadi nak diminta oleh orang yang bawa saya, kata kita patut pergi dengan rombongan lah. Pasal ada security semua. Kata tak payah. Saya di mana awam dah 43 tahun. Saya semua pergi tempat mana-mana pun saya senyap-senyap pergi diam-diam. Kalau dia nak sekat kita, nak tahan kita, kena buat apa-apa, dia buat lah, tengok. Siapa yang kena sekat, siapa yang kena tahan. InsyaAllah tuan-tuan kita ada
yang atas. Tak payah takut. InsyaAllah kalau kita tak derhaka kepada yang atas, kita akan sentiasa mendapat perlindungan. Jadi saya amat bersyukur dapat berada di sini malam ini, dan tempat pun saya rasa sesuai untuk saya mulakan. Saya ni dalam apa ni orang kata zaman baru 4 bulan ni dalam parti. Bukan dalam parti ni, dalam politik. 4 bulan. Tadi Nazman sebut dia pun belajar, dia kata dia belajar syarah ni, belajar syarah. Dia jumpa dengan saya lah ni. Apa kita panggil professional period. Masa yang saya kena pas lah ni. Mesti dia tak ada periksa, tak ada peperiksaan untuk lulus. Tapi saya rasa saya akan lulus lah. InsyaAllah ya. Kalau perjuangan ini saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan yang lain lagi semua bela. Dulu saya kalau nak buat kawasan pilihan raya, saya tokeh dulu 3 kali saya buat. Saya buka peta tengok Felda dulu. Sebab banyak pengundi dah berubah masa Felda kan. Dia tengok mana boleh bagi orang Felda ni kawasan pilihan raya. Dengan harapan orang-orang Felda ni dibela. Dapat dibela, ada wakil rakyat dia yang boleh dia pergi dan sebagainya. Ini prinsip kita lah dulu. Sebab tu bila Tuan Adlan kata ada 54, saya amat bersyukur lah. Saya pun ada share dalam tu, melukis kawasan-kawasan tu. Dan sekarang tuan-tuan ada kawasan-kawasan pilihan tuan-tuan tinggi. Jangan sia-siakan undi tuan-tuan. Jangan sia-sia. Kena mana? Pilih. Percayalah kepada parti ini. Walaupun baru 4 bulan, kita ada pemimpin yang amat banyak pengalaman. Tuan-tuan, saya tahulah kebanyakan mungkin jauh. Saya nak tanya satu soalan. Tak mahu orang Johor jadi Perdana Menteri? Orang Johor jadi Perdana Menteri. Kalau mahu orang Johor jadi Perdana Menteri, mari bersama kita panggil semua yang lain, jemput yang lain semua. Mari kita bersama-sama. Kita tolong langgang yang parti yang ada ni. InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa di kalangan parti-parti yang kita duduk baik sekarang yang bersatu ni, kita ada pemimpin kita yang saya kira ini orang kerajaan, pegawai awam dia pandai tengok, dia tahu nilai yang paling layak ada dengan kita sekarang ni. Tak boleh malu dengan itu. Tapi lagi kalau parti lain marah kat saya kata yang paling layak. Mungkin orang lain layak juga, ya. Tapi yang ini yang paling layak. Jadi tuan-tuan, ini wadah kita. Kita bagi tuan-tuan suatu cadangan. Mari bersama kita. Kita angkat ini anak jauh. Takkan jauh. Nak angkat jauh pasal apa? Kata inilah orang yang kita akan meletakkan harapan kita. Kalau Tuan Madlan tadi minta apa kita nak buat kalau kita menang, Tasik Masjid tahulah nak buat. Dia punya pengalaman dalam kerajaan cukup lama. Dan insyaAllah saya, rakan-rakan saya yang lain, kita akan membantu dia. Dan apa segi sekalipun kita bantu dia menentukan masalah-masalah Felda tadi. Dia mudah ya, masalah Felda kita selesaikan kalau niat kita baik. Jalan kepala tak ada nak tipu, tak ada perasaan nak tipu, tak ada perasaan nak samrak, tak ada perasaan nak ambil apa yang tak sepatutnya kita ambil. Buat atas landasan betul. Apa ni? Prinsip-prinsip pentadbiran itu mesti tak ada masalah tuan-tuan. Sebagai orang yang banyak pengalaman dalam ini, tak ada masalah. Kita kena ada perancangan yang betul. Tapi pada pemimpin itu jangan ada niat dia. Ini banyak ni. Yang aku nak masuk bukit banyak mana?
ini yang masalah yang berlaku sekarang ni, dia buat kira dulu, nak masuk poket dia, nak buah dia, apa semua banyak mana. Itu maka yang berlaku, yang terjadi. Dan maka porak-poranda habis. Sadar yang begitu cantik. Saya tahu yang buat kertas kerja dulu kawan saya, tahun 69, 68 lagi. Kawan saya, dia tunjuk kertas kerja tu pada Tun Razak suruh. Setiap hari dia buat Tun Razak, kertas kerja nak buat santan. Saya dah tengok kedawal lagi. Kertas tu ada saya, ada lagi saya simpan. Saya tengah cari sekarang. Dia bagi saya satu salinan. Cik Mama Abdul Rahman ni dia pegawai macam saya juga, tapi lebih senior daripada saya. Cukup cekap, cantik kertas kerjanya. Dan itulah yang diguna pakai. Lepas tu diubah supaya lah untuk mengembangkan perusahaan Felda tadi. Tuan-tuan dan perempuan, sikit lagi ya. Kita nak dengar Tan Sri kita apa ni? Kita ada gabungan bersama dan satu sifat agama kita sama ni. Tuan-tuan dengar DAP sama. Banyak orang soal, kenapa dengan DAP ni? DAP dulu anti Melayu tu. Tuan-tuan, saya pendekkan cerita lah. Saya banyak cerita pasal perhubungan di DAP. Saya kenal lama DAP dari saya muda lagi kepada kerajaan. Lipik siang minum kopi dengan saya selalu. Banyak orang tak tahu hal ni. Yang saya tahu DAP ni, yang jadi modal politik UMNO sebenarnya dikutuk DAP ni. Ini dia punya pancing nak menarik orang Melayu, menakutkan orang Melayu. Ya, betul. Nakut orang Melayu. Tapi apa kurangnya MCA, MC Gerakan? Tuan-tuan yang nak negara sekarang ni, dia punya ialah MCA. Pergi ke Komunis China. Tuan-tuan, ini yang akan menakutkan. Saya tak mau cerita ni. Mungkin Tan Sri Mahyudin mau cerita. Kalau kita cerita ni lebih menakutkan lagi daripada kita ada. Ini dahsyat. Gelombang ni dahsyat. Gelombang sebab negaranya akan diambil alih oleh sebuah negara lain dengan cara yang licik, cara moden. Dia lemahkan kita hutang, lepas dia balik, okey kamu keluar, aku ambil alih negara ni. Sudah ada contoh di Sri Lanka sekarang ni. Sri Lanka tak boleh gerak. Dia bagi hutang banyak-banyak, buat pelabuhan apa semua, masuk kapal apa semua, hutang tak boleh bayar, dia balik. Bahagian daripada patron Sri Lanka. Tuan-tuan, jangan ini berlaku pada kita. Jangan ini berlaku. Ini lebih dahsyat lagi daripada cerita Felda. Negara ini, satu negara kita akan ini. Saya tak tahu setan mana yang menguasai pemimpin kita ni. Tapi kita harap ini tidak berterusan. Kita harap dia tak lama tak lama lagi dia siap pilihan raya. Tak apalah, kita akan tentukan kita bersedia untuk menentang. Sebab yang kita nak sekarang ialah rakyat sedang mahu negara ini perlu berubah. Kita ubah. Jadi saya harap mendapat sokongan tuan-tuan. Saya tak mahu lama sebab dah kita nak dengar Presiden kita berucap. Terima kasih di atas sokongan. Saya minta satu ya. Kalau yang belum jadi ahli itu, lepas ni ambil orang jadi ahli lah. Sebab apa? Ini adalah arahan dari atas. Tuan-tuan, kita nak tentang kemungkaran. Kemungkaran ni adalah arahan daripada Allah SWT sendiri menerusi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu ini. Nabi Muhammad punya hadis amat terang dan nyata. Kalau satu masa nanti dia kata akan ada pemimpin yang akan satu bohongi rakyat, yang kedua menipu rakyat, dan membuat kemungkaran, dan yang ketiga zalim, membuat zalim pada rakyat. Dan pemimpin ni dia tak ngaku orang macam ni, dia tak ngaku umat dia. Tapi jadi kalau kita duduk sokong umat ni, kita bersyubhat. Jadi tuan-tuan, saya tak boleh, saya tak perlu syarah pasal hadis ni. Kalau kita tak mahu syubhat,
tak mau Nabi kita mengaku umat, ikut kita. Ya, ikut kita. Kita akan tentukan bahawa kita sepak pemimpin. Kita sama-sama sepak pemimpin yang ada, dan kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita mentadbir negara, memperbetulkan apa yang salah. InsyaAllah kita jamin negara ini tidak akan ditakluki oleh sebuah negara lain kerana kita buta. Dan insyaAllah masalah Felda, sebahagian daripada masalah masyarakat Melayu kita khususnya, akan dapat kita selamatkan, selesaikan, insyaAllah. Itu tuan-tuan, saya tak mau panjangkan. Banyak benda kalau saya berdiri sini boleh bercakap, tapi tuan-tuan dah dapat mesej yang nyata dan jelas bahawa negara perlu perubahan, dan saya rasa tuan-tuan semua mahukan perubahan, dan saya harap parti kita perubahan itu berlaku melalui parti yang kita dah bina selama 4 bulan ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, sahabat saya yang bahagia Tan Sri Rashid Abdul Rahman, dan Presiden PPBM, Saudara Mazlan Aliman, Musiana, dan ahli Majlis Pimpinan di tertinggi Parti Amanah Nasional, bahagia Ketua Raja Bahagian Segamat, Saudara Nur Azman, ahli yang berhormat rakan-rakan pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia daripada beberapa bahagian yang hadir, rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, saudara-saudara, saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita rasa bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat kita mengadakan majlis yang agak amat penting ini, walaupun malam sudah agak hampir lewat, tetapi nampak saudara-saudara masih celik dan tidak tidur lagi. Dan saya harap waktu saya berucap jangan tidur langsung. Kita telah mendengar ucapan-ucapan kepada Tan Sri Rashid dan juga Saudara Mazlan, dan tidak ketinggalan kepada Ketua Penaja Bahagian. Kesemuanya itu ucapan-ucapan yang memang penting, menyentuh tentang masalah negara, dan masalah negara ini adalah masalah. Kita tak boleh ambil sikap apabila ada isu dan masalah ini, kita kata ini adalah tugas pemimpin, dan ini bukan tanggungjawab kita. Kalau kita sikap begitu, bermakna kita tidak rasa bertanggungjawab, dan kita hanya membiarkan hal-hal yang berlaku dalam negara ini terus berlaku, terutama waktu mana negara kita berhadapan dengan suatu masalah besar, krisis yang agak luar biasa. Tadi Saudara Mazlan telah menyentuh tentang masalah Felda. Cukup teruk. Saya walaupun bukan peneroka, tetapi saya biasa berdamping rapat dengan Felda. Kawasan
kawasan saya di Pagoh ini adalah salah satu daripada 54 kawasan parlimen yang ada di Kedah. Apabila kita mendengar penjelasan yang agak begitu teliti, kita dapati sebuah organisasi yang telah tertubuh sekian lama, terbentuk pada zaman almarhum Tun Abdul Razak, yang tujuannya tidak lain untuk membela orang Melayu. Hari ini hampir bankrupt, walaupun nilai tanah itu patutnya tinggi. Ia berbalik pada soal pokok, yaitu tentang siapa yang diberikan tanggungjawab dan tugas dan amanah itu tidak beramanah. Bukan beramanah itu pati amanah. Dia tidak memikul tanggungjawab secara yang sepatutnya. Dan disebabkan itu maka berlakulah banyak kepincangan yang akhirnya kita sebagai peneroka terpaksa menanggung beban. Bukan salah kita, tetapi kerana perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Dalam konteks nasional juga masalah yang sama, malahan lebih besar daripada itu sedang berlaku pada hari ini. Saya sudah berada dalam kerajaan selama hampir 39 tahun. Kalau di sini ada boleh tandingi 39 tahun, saya bagi RM100. Serius, ada. Jadi selama itu saya tahu hal ehwal kerajaan. Saya tidak boleh nafikan bahawa sejak saya menjadi wakil rakyat dan selepas itu terpilih untuk menjadi anggota jemaah menteri ataupun kabinet, pernah juga dilantik untuk memimpin negeri Johor selaku menteri besar selama 2 penggal. Saya tahu apa yang kita lakukan, yaitu sesuatu yang kita nak buat lah, yang kita biasa ambil kira ialah tentang kepentingan rakyat. Apa yang kita lakukan ini adalah sebagai suatu tanggungjawab dan amanah yang kita harus pikul. Karena kalau kita gagal memikul amanah dengan baik, musibahnya akan ditanggung oleh rakyat. Dalam agama pun ada menyebutkan kullukum ra'in, kalau tak silap saya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan ditanya tentang apa yang kita lakukan terhadap orang yang kita pimpin di bawah. Jadi apabila kita melihat negara kita pada hari ini, situasi yang tak pernah dihadapi oleh negara kita semenjak kita merdeka. Ya, walaupun dalam zaman-zaman yang berlalu kita melalui pemimpin-pemimpin yang bertukar, bersilih ganti, bermula daripada zaman almarhum Tengku Abdul Rahman, diambil alih oleh almarhum Tun Abdul Razak, selepas itu almarhum Tun Hussein On, lepas itu diambil alih oleh yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir. Semuanya adalah satu tempoh yang agak berbeza. Ada waktu mana negara kita berhadapan dengan krisis keuangan, seperti mana zaman Tun Dr. Mahathir, waktu mana ringgit Malaysia itu diserang oleh penyangak mata wang antarabangsa Soros. Dan apabila itu berlaku, nilai ringgit kita menjunjung jatuh. Dan waktu itu kebijaksanaan yang amat berbahagia Tun sebagai Perdana Menteri
beliau telah mengambil suatu langkah yang tak pernah dilakukan oleh mana pemimpin-pemimpin kerajaan di mana-mana negara di dunia, yaitu dengan cara dia mengenakan pegging dalam bahasa Inggerisnya, supaya setiap dolar Amerika itu dipekkan dengan nilai RM3.80. Dan itu dilakukan bukan dengan secara yang mudah, karena pada waktu itu negara kita berada dalam keadaan yang kukuh dari segi keuangan. Reserve negara kita agak tinggi. Dari mana penyangak mata wang datang untuk menyerang ringgit Malaysia, dia mula jatuh. Tun mengadakan satu dasar untuk menghalang supaya nilai ringgit ini tidak jatuh. Dan ini dikatakan oleh banyak pihak mungkin tidak berhasil, tetapi jelas terbukti selepas berapa tahun tindakan yang telah diambil oleh Tun Dr. Mahathir yang luar biasa inilah yang telah pun menyelamatkan negara kita daripada diancam oleh penyangak mata wang, dan kita telah muncul semula, lahir sebagai sebuah negara dapat menangani krisis keuangan yang paling teruk dalam sejarah kita. Karena apa? Karena kebijaksanaan pimpinan Tun Dr. Mahathir menguruskan ekonomi negara. Hari ini ringgit kita sudah jatuh bawah RM4.50 1 dolar Amerika. Mungkin saudara tidak tahu bagaimana ringgit yang satu ketika sudah meningkat naik nilainya, dan kita tak perlu nak bayar ringgit lebih banyak untuk dapat 1 dolar. Hari ini sudah pun terpaksa kita bayar ringgit lebih untuk mendapat 1 dolar yang sama. Disebabkan nilai ringgit kita sudah jatuh, maka saudara mungkin sedar ataupun tidak sedar, saudara sedang pun menanggung satu bebanan yang lebih besar. Kerana kita semua bekerja, peneroka, menguruskan ladang dan jual buah bagi ke kilang dapat duit. Masalahnya dia lambat bayar. Pekerja-pekerja yang lain juga bekerja di kilang-kilang yang lain. Pegawai kerajaan berkhidmat dalam perkhidmatan awam, peniaga-peniaga kesemuanya untuk mendapat sara hidup dan pendapatan. Tapi pendapatan itu tidak semuanya meningkat dengan sepesat mana usaha yang kita lakukan. Di Malaysia ini dikatakan nilai inflasi lebih tinggi daripada hasil yang diperolehi oleh pekerja-pekerja. Jadi bila ringgit jatuh, hasil pendapatan kita tidak meningkat lebih tinggi. Akhirnya kita menanggung beban yang lebih besar. Saya sebutkan ini sebagai hanya satu contoh daripada pelbagai-bagai masalah yang sedang pun menimpa negara. Soal nilai mata wang yang jatuh itu menyebabkan bebanan kepada rakyat, kerana rakyat terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Saya pergi di mana-mana saja orang membangkitkan isu tentang bagaimana bebanan kos yang begitu tinggi yang telah meletakkan mereka dalam keadaan kehidupan yang lebih susah. Saya tengok muka tuan-tuan di sini, saya boleh baca apa yang ada dalam kepala tuan-tuan. Masalah bebanan hidup, masalah kos barang yang sudah melambung tinggi, masalah GST, masalah yang dikaitkan dengan peruntukan kerajaan yang sudah tidak mencukupi, tidak ada beasiswa, tidak ada pinjaman pelajaran. Kesemuanya sekali ini telah menambah bebanan yang rakyat harus pikul. Dan kesemuanya, kalau saya tuliskan, kesemuanya adalah disebabkan oleh kerana kegagalan pimpinan Najib Razak menguruskan negara kita. Kerana berlaku banyak ketirisan, banyak kebocoran, banyak rasuah, banyak pencurian, banyak rompakan. Yang ini saya sebutkan awal-awal mukadimah saya tadi, tak pernah saya lihat berlaku dalam negara Malaysia. Hari ini berlaku di hadapan mata kepada kita semua, tetapi yang amat memalukan berlaku di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri awak.
Perdana Menteri saya tak mengaku dia Perdana Menteri saya kan. Tak tahulah orang Felda okey kan. Nak Najib Razak dengan Rosmah kan. Ini masalah kita. Apabila berlaku seorang pemimpin itu pecah amanah, bukan pemimpin yang menanggung beban, rakyat yang menanggung kesusahan. Dan bila saya berada dalam kerajaan, dalam UMNO dan Barisan Nasional pada peringkat awal, nampaknya okey. Saya biasa sebut muka Najib pun lebih handsome daripada saya. Bibirnya lebih merah daripada saya. Kalau jalan memang cekak sebagai Perdana Menteri. Tak boleh terfikir dalam kepala saya orang seperti ini satu hari menjadi perasuah yang diiktiraf oleh dunia antara perasuah nombor 1 dunia. Tuan-tuan di Felda boleh tepuk tangan, tak apa. Disebut sebagai Perdana Menteri yang melakukan rasuah. Bukan sedikit, tapi nilaian yang dicuri dalam rasuah ini bernilai berpuluh-puluh bilion ringgit. Masya Allah, tak terfikir saya. Dan ini bukan hanya suatu kenyataan. Saya sendiri waktu berada dalam kerajaan ditunjukkan bukti yang sahih. Kerana saya berada dalam kerajaan, saya beritahu. Saya pertama beritahu dengan Tan Sri Zeti Akhtar. Ini Governor Bank Negara. Kenapa saya beritahu dia? Kerana dia duduk salah seorang daripada jawatan kuasa petugas task force untuk menyiasat hal berkaitan dengan masalah bebanan besar dan skandal 1MDB. Saya panggil juga Ketua Polis Negara, kerana beliau juga duduk dalam situ untuk menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk menyiasat apakah sebabnya maka sebuah syarikat milik kerajaan ini menanggung bebanan hutang, kecurian, rombakan yang luar biasa yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara. Saya jumpa juga datang ke pejabat saya, pengurusi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Tan Sri Abu Kasim. Saya juga jumpa dengan Tan Sri Gani Patair. Waktu itu dia adalah peguam negara, tapi lepas tu dia kena pecat, macam saya juga kena pecat. 4 orang ni adalah orang yang utama. Saya jemput mereka bukan kerana apa, kerana waktu mula berlaku masalah isu 1MDB ini, saya menjemput 4 mereka ini secara berasingan untuk beritahu pada mereka bahawa saya adalah timbalan Perdana Menteri. Dan siasatan yang sedang berlaku ini ada sedikit ataupun sebanyak hubung kait dengan kedudukan Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri dalam set up 1MDB itu dikatakan sebagai penasihat eksekutif 1MDB, Minister of Finance dan juga Perdana Menteri. Dan saya beritahu pada mereka, saya kata kalau saya sebagai timbalan Perdana Menteri tidak tahu apa yang sedang tuan-tuan dan puan lakukan untuk menyiasat, katalah ada sesuatu luar biasa berlaku yang menyebabkan negara gempar disebabkan siasatan ini menemui sesuatu perkara yang luar biasa, takkanlah saya sebagai timbalan Perdana Menteri tak tahu. Malulah saya, orang Johor bodoh sangat, Muhyiddin duduk kat situ dia tak tahu. Saya cakap dengan mereka, dan mereka secara berasingan pun beritahu tak apa. Kerana saya timbalan dan mereka harus memberitahu kepada saya setakat mana yang saya patut tahu. Sebab itu malam ini saya ceritakan dengan Felda, saya tak payah sebut soal Felda, saya sokong 110% apa yang Mazlan dah sebut tadi. Nak tubuh apa jawatan kuasa, nak menyiasat lubang cacing, nak hapuskan hutang, nak buat itu kita boleh bincang. Bila mana? Bila dah tubuh kerajaan. Tetapi masalah yang saya sebutkan tadi ialah untuk melihat dengan lebih dekat apakah masalah yang sedang berlaku dalam negara kita yang dikatakan antara skandal yang paling besar yang berlaku di seluruh dunia berlaku di Malaysia. The biggest financial scandal in the world.
Apa yang Malaysia tak boleh? Semua boleh. Disebutkan gitu, dan mereka ini yang saya sebutkan nama-nama tadi datang melaporkan pada saya. Walaupun ada ketua polis negara tak banyak lapor pasal sampah hari ni pun dia tak buat video apa-apa, tak siasat. Tan Sri Zati Akhtar, Governor Bank Negara sebelum dia bersara, datang kepada saya tunjukkan satu file. Apa dia tu Zati? Tan Sri tak baca, tak boleh beritahu apa dia. Ini adalah hasil siasatan Bank Negara Malaysia. Apa dia hasil siasatan? Iaitu bila dia dapat laporan bahawa syarikat 1MDB ini sudah selewengkan banyak wang yang pada peringkat awal diluluskan oleh Bank Negara untuk tujuan sesuatu pelaburan. Bila sudah dilulus, tetapi pihak pegawai dan juga CEO tidak melaksanakan dengan tujuan yang asal, wang yang tersebut diselewengkan ke tempat yang lain. Ini hasil siasatan Bank Negara. Dan Governor ini beritahu saya, kalau ikut undang-undang apa yang disebutkan Financial Services Act, undang-undang perkhidmatan keuangan yang dikawal oleh pihak Bank Negara, suatu kesalahan seperti ini boleh dihukum denda 50 juta ringgit dan boleh dipenjarakan 12 tahun. Buatan. Ini disebutkan. Jadi bila dia sebutkan itu, dia menunjukkan di hadapan dia satu file yang menunjukkan sudah terdapat penyelewengan dilakukan oleh pihak 1MDB. Tetapi pokok yang saya dah sebutkan bukan dilakukan oleh 1MDB. Pihak yang bertanggungjawab melakukan apa yang saya sebutkan tadi tidak boleh dilakukan kecuali dengan kelulusan Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Ringkasnya bahawa segala skandal wang yang hilang dan dicuri, dirampok, dirompak yang diambil begitu saja tidak mungkin boleh berlaku kecuali dia telah diluluskan oleh Najib Razak. Segala apa yang sudah berlaku dalam 1MDB, wang hangus. Contoh saya nak ambil yang pertama. Contoh satu, kalau saya nak cerita mungkin sahabat subuh. Bolehlah kita jemaah subuh kat sini. Contoh yang pertama, modal 1MDB RM1 juta. Malaysia RM1 juta saja. Tetapi tak ada duit nak meniaga, pinjam. Yang pertama dipinjam ialah kumpulan wang amanah pencen, kuat. Dan Sri Rashid kata dia dah pencen. Saya pun dah pencen. Tak tahu berapa banyak dia dapat, saya pun dapat pencen. Jadi wang ni diuruskan oleh kumpulan wang amanah pencen. Dan bila wang MDB nak berniaga, dia ada modal. Ada modal RM1 juta Malaysia. Nak buat apa RM1 juta? Buat syarikat nak berniaga kereta kat Segamat ni pun tak cukup. Tetapi dia nak pinjam duit 4 bilion ringgit, 4,000 juta. Dia pergi kepada kumpulan wang amanah pencen yang diuruskan oleh Menteri Keuangan, yang mana juga dia jadi penasihat 1MDB. Tentulah diluluskan 4 bilion walaupun modal tu RM1 juta. Kalau tuan-tuan sini berniaga ada modal RM1 juta, pergi bank dekat Segamat ni, katalah Maybank ke CIMB. Dalam tu ada manager. Tuan kata saya datang nak pinjam RM100 juta. Modal awak berapa? RM1 juta. Awak balik. Dia suruh balik. Pasal tak menasabah. 1MDB kerana dia milik Najib, kita punya sebenarnya tak ada duit, pinjam 4 bilion. Okey, dapat 4 bilion. Dia buat cadangan untuk wang ini digunakan melabur ke negara Turkmenistan dan stan-stan yang lain, untuk masuk kepada industri pengemudian minyak
gagas. Tetapi sebenarnya bila sudah disiasat, tak ada. Orang tipu dia. Dan wang 4 bilion ni hangus dalam setahun setengah. Tuan-tuan, 4 bilion ringgit kalau bagi pada orang fiadak, semua jadi meliana. Hilang begitu saja. Soal pokok yang saya nak tanya tuan-tuan, macam mana dia boleh hilang? Siapa bertanggungjawab? RM10. Ya. Betul, dia tak mungkin boleh berlaku begitu. Apalagi dengan pengurusan yang tidak bertanggungjawab. Tapi orang yang paling pokok bertanggungjawab menyebabkan kerugian awal itu 4 bilion tidak lain dan tidak bukan ialah Najib Razak. Tetapi bukan 4 bilion. Seluruh tadi yang disebutkan tadi sudah lebih 53 ke 55 bilion. Hutang bukan di keliling pinggang. Hutang sudah di keliling badan. Tuan-tuan, ini siapa yang tanggung beban? Tapi perbuatan oleh seorang Perdana Menteri yang tidak bertanggungjawab. Tetapi bukan soal tidak bertanggungjawab. Bila kita tanya pihak yang bertanggungjawab, yang menguruskan MDB ini, siapakah? Bagaimana wang ni hilang dan sebagainya, mereka kata tak hilang. Semua okey. Rupa-rupanya duit ni sudah berkeliar ke seluruh dunia dah. Tuan-tuan tahu tak? Sistem keuangan antarabangsa ni, dia ada cara untuk melihat aliran wang ni pergi daripada satu bank kepada satu bank. Kalau cerita lama, kita masuk dalam bantal. Nak bawa beg, ada kartun yang dibawa dari Zuna tu, bawa macam bakul macam ni, bunyi, bolehlah bawa 26 bilion, boleh ke buat itu? Tak boleh. Dia mesti menerusi sistem perbankan. Bila satu bank terima duit, maka orang ni nak suruh hantar ke tempat lain, dia menerusi satu sistem perbankan. Dia hantar ke bank lain. Jadi apa hal berlaku di Malaysia ini, pihak Amerika menyiasat. Rupa-rupanya dalam siasatan dia kata, saya dapati bahawa sejumlah 3.5 bilion dolar sudah dan dicuri daripada syarikat 1MDB Malaysia. Itu adalah wang yang dicuri daripada syarikat 1MDB. Tetapi yang agak menggemparkan dunia lagi, bukan disebut hilang saja, dia beritahu wang itu hilang kerana siapa yang mencuri. Antara orang yang mencuri itu disebutkan Malaysian Official 1, MO1. Now, who is MO1? Asal dia beritahu oleh Menteri apa ada sekarang, dia beritahu yang MO1 itu ialah Najib Razak. Agak saya dia pun mesti Najib hangat betul. Allah betul lagi. Apa kau bodoh kau cakap nama aku? Memang pun orang dunia tahu. Dan dalam laporan itu disebutkan beratus-ratus juta masuk dalam akaun Perdana Menteri. Reza Aziz, anak tinggi Perdana Menteri, anak Rosmah Mansor, dapat wang beratus juta buat filem lucah. Jono, Eric, dan lain-lain lagi yang dikatakan kuncu-kuncunya masing-masing dah raihkan duit rakyat, ambil daripada wali, beli rumah, beli kapal terbang, beli kapal laut, beli lukisan mahal, buat filem separuh lucah. Ini disebutkan dalam laporan itu. Kemudian pihak Switzerland pun kata dia siasat ada 4 bilion dolar dikatakan hilang daripada syarikat 1MDB di Singapura. Beberapa bulan yang lepas kita dengar kes telah dibicarakan. Orang yang melakukan kesalahan ini ialah pegawai-pegawai dua bank. Satu bank BSI, satu lagi bank Falcon Bank. Dua bank ni adalah daripada Switzerland. Bank ni sudah lama tertubuh di Switzerland, bukan cawangan di Singapura. Tetapi bila disiasat oleh pihak berkuasa Singapura, dia dapat
berlaku bank haram. Pegawai yang dipertanggungjawabkan menguruskan bank ini dibawa ke muka pengadilan, dijatuhkan hukuman denda, dipenjara. Kenapa? Karena terlibat dalam kes bank ini, kerana bank ini melakukan sesuatu kesalahan yang ada hubung kait dengan 1MDB. Saya cerita kepada Orang Felda ni, banyak orang kata tak payah cerita Orang Felda, dia bukan nak fikir soal ni, dia fikir soal buah dia, berapa dapat harga, bayar tak bayar. Tapi saya patut ceritakan ini kerana dia ada kesannya pada kita. Bila mana syarikat ni patutnya mesti selesaikan bayaran dia. Saya ingatkan pada Perdana Menteri, kalau masyarakat ini sudah ditubuh, dah menanggung beban hutang dan sebagainya, jangan pakai duit rakyat, jangan bail out, jangan cuba nak selamatkan dia dengan gunakan duit kerajaan. Kena cari jalan lain. Sekarang ni apa jadi tuan-tuan? Kerajaan Najib ambil alih hutang piutang 1MDB. Bukan syarikat yang nak bayar, kerajaan yang kena tanggung. Macam mana nak bayar? Dia dah tak ada apa-apa lagi. Kerajaan pula ambil alih. Saya tanya dalam parlimen, macam mana nak selesaikan masalah ni? Menteri dan Perdana Menteri tak jawab langsung. Saya pula disuruh pergi Bukit Aman. Polis tanya saya kenapa saya cakap kat parlimen macam tu. La ilaha illallah. Saya dah 38 ke 39 tahun masih lagi ahli parlimen, bercakap tak tahu berapa ribu kali termasuk ke Felda dan lain tempat di parlimen. Tak pernah saya diheret oleh pihak macam polis suruh saya datang buat kenyataan, nak bertanya apa yang saya cakap kat parlimen. Saya beritahu dah orang jumpa saya, kata apa hal? Saya ahli parlimen apa? Ahli parlimen Johor memang hebat, daripada Pakuh lagi hebat. Bercakap tentang masalah rakyat. Saya bukan masalah lain. Saya berkata duit ni banyak orang dah curi. Kenapa saya pula nak tangkap? Tangkaplah orang yang curi tu. Betul tak betul? Kalau kampung mana ada lembu lagi orang curi, kita kata yang lembu orang curi, kita pula dipah hantar. Yang orang curi tu gimana? Saya disuruh panggil buat kenyataan. Saya kata apa hal? Saya sebagai ahli parlimen, saya diberikan kekebalan imuniti. Apa nak cakap di parlimen, cakaplah. Lebih lagi kalau nak cakap urusan yang berkenaan dengan hak rakyat, soal kekayaan negara yang dirompak oleh Perdana Menteri, saya tak boleh diam diri. Saya kena cakap dengan kuasa. Rosak negara, kawan. Ini dilakukan oleh Najib. Kalau negara lain, dah banyak kes Perdana Menteri ke Presiden ke Menteri ke apa, tersilap lah, buat hal sedikit lah, terambil duit kerajaan sedikit lah, besok nanti. Kalau di Jepun, diambilnya pedang Jepun, zam, tombak habis, harakiri. Di tempat lain dia berhenti semata-mata, malu. Malaysia ada Perdana Menteri, semua dah kata dia bersalah, dia tak malu, muka dia tebal, sampai hari ini tak nak berhenti. Apa hal Perdana Menteri kita hari? Jadi kalau nak dia suruh berhenti, teman dia suruh berhenti, dah buah-buah mulut dia, suruh berhenti, dah pekak tengah, tak tahulah macam mana tuan-tuan. Tak boleh buat apa-apa, hanya dengan satu cara, jatuhkan dia dalam pilihan gaya. Itu saja. Saya cakap bukan saya rasa pendendam. Walaupun tuan-tuan mungkin Tan Sri Muhyiddin yang agak dia marah lah tu, dia kena buang. Dah tak ada lah, tak ada marah langsung. Sehari je saya marah. Hari ni tuan-tuan tengok, tadi pun saya pergi majlis dia, saya tengok dia kata Tan Sri hari ni lebih segak daripada dulu lah. Lebih macam sihat. Bukan masalah apa. Saya sebagai seorang Islam terima saja segala apa yang dihukum oleh Allah pada saya, kalau dan kadang. Tetapi saya lihat ini sebagai satu hikmah. Allah tidak mahu saya duduk bersama dengan orang yang melakukan kemungkaran. Dia pisahkan saya. Dah, eloklah kau bersara kat situ.
Tapi tak saya juga sampai hari ini buat PBBM. Saya tidak melihat itu sebagai satu masalah bagi saya. Tapi yang saya cukup takut dan bimbang ini masalahnya. Dan bila negara tertanggung dengan bebanan hutang yang begitu banyak dan tak mungkin boleh dapat diselesaikan dengan mudah. Najib hari ini mungkin tidur tak tidur wallahu a'lam, tetapi pastinya negara terpaksa mencari sumber dan dia dah tertekan keadaannya, dia cari tempat-tempat yang lain di mana dia dapat bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti mana yang berlaku waktu mana dia pergi ke negara China. Baru-baru ni dia pergi ke sana jumpa Xi Jinping. Dia menyatakan tentang perlunya Malaysia ni mendapat bantuan pinjaman daripada negara China untuk membangunkan negara. Xi Jinping, Presiden negara China, negara yang amat hari kaya. Berapa banyak? Lu mau berapa? 55 bilion. Oh, itu kecil saja. Boleh? Untuk apa? Untuk buat kereta api. Dia panggil East Coast Railway Link, kereta api pantai timur. Daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kota Baru. Hok ketua bahagian Kota Barunya di sini. Terima kasih. Ini bukan masalah kita iri hati orang Kota Baru dapat kereta api. Enggak. Tapi dalam keadaan negara tak ada duit ni kan kita sebut negara kerajaan tak ada duit. Dia pergi pinjam daripada negara China. Bukan 1 bilion, bukan 2 bilion, 55 bilion. Nak buat kereta api. Banyak pakar-pakar yang dah menyiasat kata berapa kos nak bina kereta api. Dia kata 20 ke 25, katalah 30 bilion. Habis pinjam 55 bilion, ni nak buat apa? Ha? Dalam masa bukit. Saya diberitahu antara sebabnya ialah kerana masalah 1MDB tadi nak bayar macam mana cara tak ada duit, pinjam duit daripada China. Hutang bank tak boleh bayar, pinjam daripada China nak bayar daripada 1MDB. Macam tuan pergi pinjam bank untuk buat rumah. Ya. Lepas tu tak boleh bayar, bank tutup, tuan pergi ke sebelah sana, pergi pinjam duit pada tak saudara mari. Boleh selesai masalah. Tak boleh selesai. Saya diberitahu sebab digerakkan untuk menyelesaikan sebahagian. Dan sebahagian pada waktu digunakan untuk membeli rumah syarikat milik kawan dia, Jolo. Maknanya dia cash out dapat duit. Duit mana? Duit yang kita pinjam daripada negara China. Saya hari ini rasa takut yang apa yang disebutkan oleh Datuk Tan Sri Rashid tadi tentang trend yang sedang berlaku dalam negara kita disebabkan oleh Perdana Menteri berhadapan dengan masalah skandal yang amat besar dan bebanan yang cukup besar. Dia tak ada cara lain ialah dengan pergi meminjam dan meminjam dan meminjam untuk menyelesaikan kononnya masalah kita pada hari ini. Sebab itu negara China menerusi syarikat milik mereka datang ke Malaysia. Saya nak jelaskan ni, jangan ada suara khabar China yang putar balik kenyataan. Saya bahawa saya bukan anti negara China ataupun bukan juga anti orang China di Malaysia. Tetapi yang saya bimbang ialah kalau dengan sebab masalah kepimpinan negara begitu rupa dan dia tak ada cara lain untuk nak menyelesaikannya, maka dia sudah mengambil satu sikap yang agak terlalu liberal. Macam contoh buat kereta api tadi, dia bagi terus pada syarikat negara China yang sudah disenarai hitamkan di peringkat antarabangsa. Tidak menerusi sistem tawaran ataupun tender terbuka. Dan kalau nak buat kereta api, tak boleh buat atas angin. Itu kereta api angin kalau ada. Ini nak dibuat atas darat, dan kalau nak atas darat, mesti di-acquire tanah yang mungkin nilainya berbilion, jumlah kawasannya luas beratus-ratus ribu hektar. Kena diambil dan ikut perjanjian itu, kerajaan pusat kena acquire tanah itu dan bagikan pada syarikat ini. Syarikat adalah syarikat asing.
Hari ini pihak syarikat Cina sudah menguasai pelabuhan Kuantan, juga sudah merancang untuk membina satu pelabuhan di Melaka. Tuan Mahathir pernah sebutkan perkara ini bukan kerana apa, bukan kerana kita menentang mana, tetapi kerana pimpinan negara hari ini sudah tidak memegang kepada dasar untuk menjaga, memelihara hak negara. Boleh dibagikan industri-industri yang dikata strategik, jana kuasa, pengangkutan awam, pelabuhan, dan tidak kurang juga di Johor, the Forest City. Saya tahu tuanku ada kepentingan, bukan kerana saya tidak setia pada raja. Kita pernah baca sejarah waktu mana rakyat bangkit dan bangun untuk menentang mana pihak asing yang datang untuk menceroboh negara kita. Betul tak? Sehingga titisan darah yang terakhir tidak aku benarkan walau seinci pun tanah aku ni nak diambil alih oleh orang asing. Forest City. Sebab tu bila Menteri Besar datang ke Paguh, kita mengalung-alungkan Menteri Besar kerana telah meluluskan projek Forest City, tetapi diberikan hak milik kekal in bercuti kepada orang-orang pemalu daripada negara China untuk jual kepada orang-orang China di negara China. Saya dari timbalan penenti 6 tahun, dan timbalan penenti biasa jadi pengurusi Majlis Tanah Negara. Pengurusi Majlis Tanah Negara saya, dan tiap-tiap beberapa bulan sekali saya akan panggil menteri-menteri besar dan ketua menteri untuk datang ke Kuala untuk berbincang hal-hal pengurusan tanah dan khazanah tanah negara. Pasal yang ada kita ni, tanah kita ni nak dijaga, dan kita ada dasar tentang pemilikan hartanah oleh warga negara asing. Kita menggalakkan pelabur datang ke Malaysia supaya mereka akan diri kilang, dan di atas kilang itu mereka bina industri, dan hasilnya ialah menyediakan peluang pekerjaan, dan industri itu dapat menghasilkan pembuatan bahan perbuatan yang diekspor. Dari ekspor itu dapatlah datang wang masuk ke negara kita. Itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau tanah kita ini dibangunkan, dijual pada asing, dan dia adalah hak milik kekal, bermakna dia pegang hak milik ini untuk selama-lamanya, in perpetuity. Tuan-tuan yang duduk atas tanah di Felda ini tidak hak milik kekal. Siapa dapat milik kekal? Ini disajakkan 19 tahun. Ini bumi yang kita pijak. Betul tak? Bukan hak milik kekal. Dan dasar pengeluaran hak milik kekal sudah lama diberhentikan. Tak boleh lagi. Kalaupun nak tanah, kerajaan kurnia bagi hak milik sementara, ataupun pajakan 60 tahun, ataupun paling panjang 99 tahun. Kenapa sebuah projek baru, walaupun dia daripada lautan yang telah pun dihembus dan dijadikan tanah, diserahkan dan dijual dan jadi hak miliknya kekal, bukan untuk kita tapi orang asing? Tak nakkah tuan-tuan menangis yang tanah kita sudah terkorban pada orang asing? Bukan soal apa. Jadi bagaimana kerajaan Johor meluluskan begitu? Demikian juga kawasan-kawasan lain yang kita tahu projek-projek strategik nak diberi pada orang asing. Macam mana diceritakan oleh Tan Sri Rashid tadi, sudah ada begitu di Sri Lanka. Bila mana kerajaan Sri Lanka nak membina pelabuhan, dia tak ada duit, dia minta bantuan daripada negara China berapa bilion, wallahualam. Lepas tu kerajaan ini dah tak mampu nak menyelesaikan, maka pihak China mengambil alih, bukan saja pelabuhan tetapi hal-hal yang lain. Pastinya lebih nilainya daripada pelabuhan yang telah mungkin sudah lama tidak dibayar hutang. Dan ini juga berlaku di banyak negara-negara di Afrika yang mungkin atas dasar untuk mendapat bantuan pertolongan membina infrastruktur,
Tetapi akhirnya negara itu tidak mampu membayar, dia ambil alih. Saya takut kalau kita tidak mempunyai dasar tegas nak menghalang hal ini berlaku, takkah kemungkinan nanti satu hari sebahagian daripada tanah kita akan jatuh ke tanah ke orang asing. Orang asing bukan Cina saja. Kalau daripada Arab pun saya tak bersetuju. Kalau daripada India pun saya tak setuju. Daripada negara Cina di mana saja, saya tidak akan menyokong dasar sebegini. Karena ini merosakkan hak rakyat, kedaulatan negara, integriti negara, rosak karena kerajaan yang ada pada hari ini tidak lagi mampu mempertahankan hak kita. Dalam hutang banyak, kedaulatan kita tergadai, maruah kita sudah hilang, tak ada perasaan harga diri. Ini rosak. Dan kerosakan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh pimpinan negara yang pincang. Jadi saudara, ini negara kita. Kita tak mau negara yang indah, cantik, kaya dengan segala hasil mahsul, baik di atas muka bumi maupun di bawah. Sudah kita majukan sekian lama sejak kita merdeka. Bagaimana hari ini sudah dirosakkan oleh seorang pemimpin yang memang rakus. Bila berita surat khabar keluar, Wall Street keluar bahawa Perdana Menteri Malaysia mendapat wang sejumlah 2.6 bilion masuk dalam akaun pribadi. Saya tanya dengan Najib Razak, betul ke you terima? Dalam sipu-sipu dia kata betul. Siapa bagi? Arab. Arab mana? Tak boleh beritahu. Siapa nama dia? Tak boleh beritahu. Habis kenapa kau masukkan duit ke dalam akaun pribadi? Arab suruh. Saya tak tahu apa nak kata lah Perdana Menteri. Tapi dia kata Arab bagi. Saya kata dalam hati saya, tak mungkin Arab bagi. Tak ada Arab yang agak hatinya semua itu nak bagi wang bukan sedikit sebanyak 26 bilion. Jelas terbukti dalam kes yang saya sebutkan tadi bahawa duit ini bukan datang daripada Raja Arab. Duit inilah duit wang yang dicuri. Malulah saudara. Siapa orang Pulai nakkan dia jadi Perdana Menteri angkat tangan? Orang Pulai pula. Orang Perda tak ada. Sebab itu bila usaha-usaha telah dibuat waktu awal oleh Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir menggerakkan deklarasi rakyat supaya rakyat tanda tangani satu watikah untuk menuntut supaya Najib berhenti. Sejumlah 1.2 juta tanda tangan telah dikumpul dan diserahkan ke Istana Negara, minta supaya Gajah-Gajah Melayu melihat tentang desakan rakyat supaya Perdana Menteri kita letak jawatan. Tetapi nampak sampai hari ini pun tidak berlaku. Tun Mahathir terus mendesak supaya langkah-langkah terus dibuat. Mintalah suruh ahli-ahli parlimen yang sedang tentang apa yang sedang berlaku buat usul supaya Perdana Menteri ini mesti berhenti dengan cara undi tidak percaya. Tak terjadi pun. Tunggulah ketua-ketua bahagian dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lalu bawa usul tergempar supaya Presiden UMNO dan Perdana Menteri letak jawatan. Tak ada seorang sekor pun berani. Tak ada seorang. Mungkin semua dah dimakan dedak sampai tak boleh buka mulut lagi. Jadi apa lagi cara yang kita nak buat, tuan-tuan? Usaha ataupun pilihan-pilihan tadi telah disebutkan. Jadi tidak ada cara lain. Dan sebab itu saya mengusulkan pada Tun Dr. Mahathir, marilah kita tubuhkan sebuah pertubuhan politik baru dengan harapan supaya kita dapat sokongan dari rakyat jelata. Dan bila kita hadapi pilihan raya, rakyat jelata akan menolak Parti Barisan Nasional dan memilih kita untuk membentuk kerajaan supaya kita dapat perbetulkan apa kesilapan, kerosakan telah pun berlaku baik di Felda, di luar Felda, masalah 1MDB, masalah lain-lain lagi yang hari ini dikatakan cukup dahsyat membebankan rakyat Malaysia. Sebab itu saya berada dekat sini
pakai baju merah. Orang UMNO tak berani nak pakai merah. Dulu dia pakai merah. Ini sudah jadi hak Parti Pribumi Bersatu Malaysia, menyinar di waktu siang dan juga bercahaya di waktu malam. Kenapa? Bukan pasal Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Terima kasihlah tadi ada yang tanya begitu. Nanti ada orang kata, itulah sebab dia cakap dia nak jadi Perdana Menteri itu. Tapi kalau di atas dah kata kun fayakun, jadilah kau. Bukan begitu. Mana dah tahu Tan Sri Rashid yang juga jadi Perdana Menteri. Tetapi soal pokok bukan soal apa yang saya boleh dapat. Apalah Tun dengan usia 91 tahun masih tegak diri sampai tengah malam macam ini. Untuk apa? Kalau nak tanya dia, sudah cukuplah dia lihat. Kenapa? Kerana melihat negara sebegitu rupa. Walaupun dia seorang statesman yang patut dia sudah bersara dan duduk bersama-sama dengan Tun Hasmah, tapi masih sanggup turun ke bawah. Tadi Mazlan Aliman kata Tun nak ikut pergi masuk rancangan-rancangan tidak nak menceritakan masalah ini, pasal nak menyelamatkan Malaysia yang dibiarkan daripada rompakan harta oleh Najib Razak. Tak boleh kita biarkan. Sebab itu kita dah tubuh parti. Jadi eloklah yang ada dekat sini yang belum jadi ahli, jadilah ahli. Yang orang UMNO, terima kasih, saya tahu ada di belakang kena dengar ucapan saya. Tak ada dalam Al-Quran wa imma hadis Rasulullah yang menyatakan kalau tinggalkan UMNO dan masuk pada PBBM hukumnya haram. Ada? Tak ada. Tak ada salah. Kerana sudah sampai satu tempoh di mana perjuangan Parti UMNO ini tidak lagi seperti dahulu. Dulu dikatakan perjuangan UMNO ialah untuk bangsa, agama dan negara. Hari ini mulutnya sudah penuh dengan dedak. Perjuangannya hanya untuk Najib, untuk Najib, untuk Najib. Bukan lagi untuk berjuang untuk bangsa, agama dan negara. Sebab itu saya rela dibuang tawa dan saya tidak akan kembali lagi kepada UMNO. Tidak akan kembali. Allah. Ada orang agak berubah. Alah, Tan Sri Muhyiddin cakap itu, hati dia masih dalam UMNO. Besok kalau dia dah itu gini, dia akan balik semula masuk PBBM, bawa pada UMNO, bubarkan PBBM. No way. Kita tidak akan bubarkan PBBM selagi ada seorang manusia masih menjadi ahli mendukung perjuangan PBBM. Selama itulah kita akan kekal untuk bertarung menentang Parti UMNO dan Barisan Syariah. Pasal kita ada misi, kita ada matlamat. Kita nak membetulkan kepincangan yang berlaku dalam negara. Memang bukan mudah. Saya tak boleh nak ambil masa panjang nak jelas apa yang kami akan lakukan kalau kami diberikan kuasa. Tetapi kami ada pengalaman. Kami tahu apa rakyat mahu. Saya tahu apa bebanan hidup saudara. Apalah isu-isu yang sedang melanda negara. Kita tahu. Dan kita boleh uruskan dengan betul. Letakkan semula Malaysia di atas landasannya betul. Menjadi negara Islam contoh, dihormati, disegani. Kita akan dikembalikan sebelum maruah kita. Pergi di mana saja kita pergi, kalau orang tanya kamu datang daripada mana, sebelum habis ditanya kita sudah jawab, Ana from Malaysia. Kami daripada Malaysia. Dan rasa bangga kita menjadi rakyat Malaysia. Sebab itu ini soal maruah. Dan ini soal negara. Walaupun saya cakap setiap seorang ada kuasa penentu. Setiap seorang menjadi pengudi ada hak menentukan masa depan. Masa depan inilah waktu pilihan gaya yang akan datang. Katanya tak berapa lama. InsyaAllah Parti Pribumi Bersatu Malaysia, InsyaAllah kita akan terus berjuang. Dan saya yakin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan berjaya. Terima kasih kepada saudara Nur Azman. Terima kasih kepada tuan rumah. Terima kasih kepada semua pegawai-pegawai Pelda yang tak menghalang kita adakan perhimpunan di sini pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang telah sama-sama dengan kita sejak petang sampai ke malam lewat ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kita akan berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis meradamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin di atas ucapan tadi. Majlis teruskan lagi dengan ucara simbolik penyerahan borang pendaftaran keahlian PPDMP 140. Dipersilakan Ketua Penaja Bahagian PPDMP 140 Puan Nur Azman bin Muhammadiyah untuk menyampaikan kepada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Dipersilakan. Cincin.